لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا إله إلا أنت وتب علينا إنك أنت الرحمن رب زدنا وهداية مسمى ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونعم كتمكم واخرج من سنتكم وافتهم رحمتكم رب اشرح صدري لا تمن قال الشيخ المسبت لنا نفعنا الدارين sekarang ya. Dan dalil kidam. Dan dalil kidam itu. Sudah. Dalil wujud. Dalil ada. Mana? Dan dalil kidam. Itu bahawasa jikalau ada ia baru, nescaya berkandak ia kepada yang membaharukan dia. Dan yang membaharukan dia dan dalil kidam, bukan adam. Dan dalil kidam itu qaf, ain tukar jadi qaf. Dan dalil kidam itu bahwasanya jikalau ada ia baru, nescaya berkandak ia kepada yang membaharukan dia. Nescaya berkandak ia kepada yang membaharu akan dia. Habis itu dan yang. Nak tambah yang satu lagi. Dan yang membaharu. Nak tambah yang. Dan yang membaharu akan dia. Dan yang membaharu akan dia. Berkandak. Itu pun nak tambah juga. Berkandak ia kepada. Ia kepada. Tambah. Berkandak ia kepada yang membaharukan dia. Berkandak. Lepas tu tambah ia kepada yang membaharu akan dia. Berkandak ia kepada yang membaharu akan dia. Maka membawa kepada dur atau tasalsul. Dan iaitu mustahil. Jadi dalil bagi sifat kidam,
dalil bagi wajib kidam, wajib sedia Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil lawannya ialah mustahil baharu Allah taala itu ialah istihalah, dur dan tasalsul. Dengan secara ringkasnya, kalau kita nak cakap dengan secara ringkasnya, dalil bagi wajib kidam Allah Ta'ala dan dalil bagi mustahil baharu Allah Ta'ala ialah istihalah, dur dan tasasul. Jadi mustahil tak terima pada akal dur. Dur tu perkara yang tak diterima oleh akal. Tasalsul ialah perkara yang tak diterima oleh akal. Itu makna kata istihalatud dur dan tasalsul. Mustahil perkara dur, mustahil perkara tasalsul. Maka mustahil dur, mustahil tasalsul inilah dalil bagi kidam. Nah, itu kalau nak cakap dengan secara ringkasnya begitu. Tengok. Dan dalil kidam itu ni dalil yang menunjuk di atas wajib kidam Allah Ta'ala dan mustahil lawannya iaitu baru. Dalilnya bahawasanya jikalau ada ia baru. Jikalau ada ia baru. Maknanya jikalau baharu ia. Maknanya gitu. Jikalau ada ia Allah baharu. Ni jikalau ia baharu. Atau jikalau baharu ia. Sekiranya kalau Allah itu baharu. Jikalau ada ia baru, mana jikalau baharu ia Allah. Nak bagi jelas, kita ingat balik apa makna kata baharu. Kita ingat balik kepada makna baharu. Apa makna baharu? Baharu tu ialah mendului akan adanya oleh tiada. Mendului akan adanya oleh tiada. Mana belum pada nak ada tu, dia tak ada. Belum pada nak ada tu, dia tak ada. Sebelum pada ada tu, dia tak ada. Itu makna kata baharu. Maka jadi arti katanya Allah asalnya tak ada. Asalnya Allah itu tak ada. Sebab kata dia baharu, maknanya asal dia tak ada. Tapi sekarang dia ada ke tidak? Sekarang dia ada lah. Tapi belum pada nak ada tu dia tidak ada. Jadi maknanya asal tidak ada berubah kepada ada. Asal tak ada berubah jadi ada. Lepas tu tilik kepada berubah. Tilik kepada berubah daripada asal tak ada kepada jadi ada. Maka itu jadi berubah. Perubahan. Satu perubahan. Daripada asal tak ada kepada ada. Maka kaedah kitanya setiap-tiap perkara yang berubah itu adalah perkara yang baru.
Setiap-tiap perkara yang berubah itu adalah perkara itu perkara yang baru. Kullu mutaghayyirin hadisun. Kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap-tiap perkara yang berubah adalah perkara yang baru. Setiap-tiap perkara yang berubah adalah perkara yang baru. Maka di sini sebab kalau kita katanya Allah itu asal tak ada, berubah jadi ada, maka tentulah Allah Ta'ala itu baru. Tentulah Allah Ta'ala itu baru. Dan lagi pulanya setiap-tiap perubahan mesti kena ada yang mengubah. Setiap-tiap perubahan mesti kena ada yang mengubah. Maknanya yang pada Allah Ta'ala, kalau fardu kita kata asal dia tak ada, berubah kepada jadi ada. Berubah kepada jadi ada. Tentu kena ada yang mengubahkan dia daripada asal tak ada kepada ada. Mestinya begitu. Maka apabila begitu, dengan satu panggilan lagi, maknanya asal dia tidak ada. Tapi sekarang berubah jadi ada, mestilah kena ada yang mengadakan dia. Yang menjadikan dia. Yang menciptakan dia. Sebab asal dia tidak ada. Kalau asal tidak ada, kalau tidak ada siapa-siapa mengadakan dia, tentu dia tak ada. Sebab asalnya, benda asal tidak ada. Asal Allah tidak ada. Kalau katanya asal Allah tidak ada, maka boleh jadi ke tidak pada kiraan akal kita, jadi ada dia dengan tidak ada siapa yang menggandakan dia. Ada dia dengan tidak ada siapa mencipta menjadikan dia, tak boleh jadi. Sebab setiap perubahan mesti kena ada yang mengubah. Jadi maknanya kalaulah fardu kata Allah Ta'ala itu baru, fardulah kalau kata Allah Ta'ala itu baru, maka lazim daripada kata Allah Ta'ala itu baru, nascaya berkandak ia kepada yang membaharukan dia, yakni yang menjadikan dia. Nascaya berkandak ia, ya Allah, kepada yang membaharukan dia, yakni yang menjadikan dia. Kena ada yang menjadi, kalau tidak ada yang menjadi, tak adalah dia sebab asal dia tidak ada. Sebab kita tak kata begini, asal dia tidak ada, lepas tu dia buat dia sendiri ada. Dia tak boleh jadi, nak buat diri sendiri itu tak boleh. Sebab nak buat tu, buat siapa? Buat. Yang membuat tu siapa? Yang menjadi tu siapa? Dia juga. Yang kena dijadi, dia juga. Nak menjadi, dia kena ada. Nak dijadikan, benda tu kena tak ada. Jadi tak boleh katanya, tak boleh kita nak kata dia sendirilah buat dia. Nak buat macam mana, dia tak ada lagi. Nak buat tu kena ada. Jangan kira sama kata saya sakit, saya mengubat diri saya sendiri. Itu mengubat, bukan mengada. Jangan ada cakap begitu, saya makan sendiri. Bukan masalah, tak sama benda tu. Saya demam, saya sakit. Saya doktor, saya perubat saya sendiri lah. Itu tak boleh nak cakap, tak sama perkara tu. Jadi maknanya kalau asal Allah tak ada, tapi sekarang dia ada,
Boleh jadi ke tidak dia ada sendiri dengan tidak ada siapa yang menjadikan dia? Tak boleh jadi. Sebab apa? Sebab daripada asal tak ada kepada ada, kena ada yang mengubah. Jadi ada berlaku perubahan daripada asal tak ada kepada ada. Setiap-tiap perubahan mesti kena ada yang mengubah. Dia tak mungkin nak jadi sendiri, nak berubah sendiri dengan tidak ada yang mengubah. Lalu tu apabila katanya fardunya, kalau Allah Ta'ala itu baru, tentu Allah berkehendak, nascaya berkehendak, nascaya berkehendak ya Allah kepada yang membarukan dia. Membaru menjadikan dia. Sebab tak boleh jadi berubah dengan tidak ada yang mengubah. Lagi pulanya tak boleh jadi nak kata dia buat dia sendiri, dia menjadikan diri dia sendiri. Tak boleh jadi. Begitu. Dia katanya sekali lagi, jikalau ada ya Allah Ta'ala itu baru, kalau Allah baru. Ini panggil malzum. Ini panggil malzum. Lazim dianya, nascaya berkehendak ia kepada yang membaru. Ini panggil lazim. Yang di belakang tu jikalau tu, di belakang jikalau tu malzum. Ingat begitulah. Di belakang jikalau tu malzum. Lepas tu kalau bahasa Melayu, kitab Jawi, di belakang nascaya tu lazim. Ingat begitu. Jawab syarat dengan jawab. Jadi katanya Allah sekarang berkehendak, nascaya berkehendak ya Allah ni pada adanya. Berkehendak ya Allah ni pada ada dia. Nak jadi ada dia tu, dia berkehendak kepada yang menjadikan dia, yang membarukan dia. Kena ada yang satu lagi. Begitu. Lepas tu pulanya, yang membaharukan dia tu pula. Jadi Allah, nak ada Allah, kena ada yang menjadikan dia, yang membaharukan dia. Nak tanyanya, yang menjadikan Allah, yang membaharukan Allah tu mesti kena ada belum pada Allah lagi kan? Mesti Allah kena ada di belakang yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia tu mesti kena ada dulu daripada Allah. Seperti katanya bapa itu mesti ada dulu daripada anak. Habis tu yang menjadikan Allah itu baru ke qadim. Yang menjadikan selepas kita katanya Allah itu baru. Jadi Allah kena nak ada dia, kena ada yang menjadikan dia. Maka yang menjadikan Allah itu baru ke qadim. Tanya di situ pula. Kalau kita kata dia qadim, dia Tuhan. Bukan Allah Tuhan. Kalau kata dia qadim, dia Tuhan, Allah bukan qadim. Dia Allah, dia Tuhan, Allah bukan Tuhan. Sebab Allah ni baru. Dia yang qadim. Dia Tuhan, Allah bukan Tuhan. Tapi kita mengaku kata siapa Tuhan? Allah, bukan orang tu. Bukan yang menjadikan dia. Kalau begitu, yang menjadikan Allah tak boleh kata qadim. Tak boleh kata qadim. Maknanya dia pun baru juga. Dia pun baru juga. Yang menjadikan Allah itu baru juga. Kemudian dia sendiri itu siapa pula? Sebab dia pun baru juga.
dia sendiri tu siapa yang menjadikan dia pula. Dia katanya dan yang dah tambah yang kan dan yang membaharukan dia kan dan yang membaharukan dia kan Allah. Saya nak sebut orang lah, mudah nak cakap ya. Dan orang yang menjadikan Allah tu dia baru kan. Dia baru. Lepas tu dia tu pula dan yang membaru orang yang menjadikan Allah itu berkehendak ia kepada yang membaharukan dia. Sebab dia baru kan. Berkehendak ia kepada yang membaharukan dia. Berkehendak ia, ini pada nak ada dia tu, berkehendak ia kepada yang membarukan dia. Sebab dia baru juga. Maka di situlah nak tanya, nak jawab, nak sini. Dia kata yang dan yang membaharukan dia kan Allah, berkehendak ia kepada yang membaharukan dia. Dia pun kena ada orang jadikan dia pula. Dia pun nak kepada yang menjadikan dia pula. Soalnya siapa yang menjadikan dia? Nak sebut nama kalau nak bagi senang. Allah baharu. Allah baharu. Nak ada Allah berkehendak kepada yang menjadi. Maka Allah ini baru kita katanya inilah seorang nama A. Misalan dia nama A, dialah yang menjadikan Allah. Dialah yang menjadikan Allah. Maka si A sana itu dia baru ke dia qadim? Dia baru ke dia qadim? Tak boleh nak kata qadim. Kalau kata qadim, maka si A inilah yang Tuhan, ialah Tuhannya. Padahal kita tak kata dia Tuhan. Kita kata Allah Tuhan. Rabbul Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa dia Allah? Rabbil Alamin. Sepatutnya Allah lah. Itu Tuhan sekalian alam. Yang memiliki sekalian alam ialah Tuhan lah. Jadi, tetapi Allah nak ada, kena ada A yang menjadikan Allah. Mana A tu ada dulu daripada Allah lah. Maknanya belum pada masa A menjadikan Allah, Allah belum ada lagi. Pada waktu, pada masa A belum menjadikan Allah, A dah ada kan. A dah ada, Allah belum ada lagi. Maka soalnya pulanya A ni baru ke qadim? Nak kata qadim tak boleh. Tak boleh kata, tak boleh hukum qadim pada A, maknanya kena hukum kata A ni adalah baru. Setiap-tiap yang baru mesti kena ada yang membaru yang menjadikan dia. Jadi dengan sebab A ni baru juga nak tanyanya A ni siapa yang menjadikan A? Di situ. Siapa yang menjadi akan A itu? Cuba jawab di situ. Jangan jawab tak tahu juga. Jangan jawab tak tahulah. Kena tahu. Siapa yang menjadikan A? Di sini dua jalan saja yang boleh pergi. Satu jalannya patah balik. Satu jalannya patah balik. Yang keduanya terus. Patah balik mana? A, siapa yang menjadikan A? Patah balik. Ialah Allah. Patah balik. A, siapa yang menjadikan A? Ialah Allah. Tidak pun siapa yang menjadikan A, B. Itu terus pergi depan.
Begitu. Maka sekiranya kalau kita katanya A, siapa yang menjadikan A, ia patah balik, tu makna pusing balik. Pusing balik. Pusing tu panggil daur. Pusing. Maknanya siapa yang menjadikan A, jawabnya Allah. Dia atau dia jawab kata siapa yang menjadikan dia akan Allah akan A itu B. Maka B, soal B itu baru ke qadim? B itu baru ke qadim? Tak boleh nak kata qadim. Kalau tak boleh nak kata qadim, maknanya B itu baru. Maka soalnya B itu siapa yang menjadikan B? Dua jalan juga. Emo terus ke depan, emo U-turn patah balik. Siapa yang menjadikan akan B patah balik pada awal ialah Allah menjadikan B. Maka kalau patah balik tu jadi dur. Kalau terus pergi, siapa yang menjadikan B? C. C baru. Tak boleh kata qadim. Siapa yang menjadikan C? E. Siapa yang menjadikan C? Ni. Siapa yang ni pula? Ni. Hingga seterusnya tidak berkesudahan. Kalau tak patah balik, maka akan jadi tasasul. Kalau patah balik, maka jadi dur. Jadi pusing. Maknanya nak patah balik kan nak terus. Dia ada dua jalan tu. Dia ada dua jalan tu. Patah balik ke, maka patah balik jadi berpusingan. Jadi pusingan. Sekejap je balik. Tepat yang sama pula. Tasalsul mana? Lepas satu tak berkesudahan. Maka dia katanya maka membawa kepada dur dan atau tasalsul. Maknanya kalau kata A itu baru. Soalnya siapa yang menjadikan A? Kalau kita jawabkan katanya, kita jawabkan soalan itu siapa yang menjadikan A? Kalau kita jawab kata ialah Allah, maka jadi patah balik. Maka itu dur namanya. Atau kita jawab kata B itu siapa menjadikan dia? C hingga seterusnya. Dan sehingga tiada berkesudahan. Lepas satu. Maka itu adalah tasalsul. Maka dur dan tasalsul ni masuk di dalam bahagian mana daripada tiga hukum akal? Dur dan tasalsul masuk di dalam mana daripada bagai-bagai hukum akal yang tiga. Dur ni, tasalsul ini masuk dalam hukum wajib ke, masuk dalam hukum jaiz ke, masuk dalam hukum apa tadi? Dur ini masuk dalam hukum wajib ke, atau masuk dalam hukum arus ke, atau masuk dalam hukum mustahil. Kita jangan tengok dalam kitab lagi. Kita kira dulu. Dur ni masuk di dalam bahagian wajib ke, wajib pada akal ke, atau mustahil pada akal ke, artinya harus pada akal. Kalau harus pada akal, seperti makan, minum, berjalan kita. Kalau kata mustahil, seperti ada anak Allah. Kalau kata wajib, seperti kidam Allah, seperti kudrat Allah, ilmu Allah dan lain-lain lagi.
Maka nak tahu kata dur dan tasasul ini mustahil ke, wajib ke, arus ke? Tak dapat tidak, kita kena tahu makna dia. Tengok sini, kalau kita kata rupa dur tu macam mana sini dalam misal kita? Allah baharu. Allah baharu. Nak ada Allah, mesti kena ada yang menjadi. Yang menjadikan Allah itu ialah A. Jadi katanya, siapa yang menjadikan Allah? A. A menjadikan Allah. Allah dijadikan oleh A. Jadi maknanya, kita katanya cakap mudahnya, A khaliq. Allah makhluk bagi A. Sebab Allah, A menjadikan Allah, maka nak tanya, A ada dulu daripada Allah ke Allah ada dulu daripada A? Kalau kita kata A menjadikan Allah, A menjadikan Allah. Apabila kata A menjadikan Allah, A ada dulu ke Allah ada dulu? Mesti jawab katanya, A ada dulu daripada Allah sebab A menjadikan Allah. Seperti kita memberanakkan anak kita, makna kita ada dulu pada anak kita. Tak boleh jadi anak lebih tua daripada ibu bapa. Anak saudara boleh jadi. Begitu ya. Jadi maknanya nak bagi jelasnya, kita tulis begitu dulu, tulis katanya A menjadikan Allah. Tulis begitu dalam kertas. Nak bagi senang nampaknya, A menjadikan Allah. A menjadikan Allah. A menjadikan Allah. Maknanya A ada dahulu daripada Allah. Maknanya A mesti ada dahulu daripada Allah. Allah ada di belakang, Allah ada selepas pada A. Gitu. Allah ada selepas pada A. A ada sebelum pada Allah. Ada dulu pada Allah. Allah ada di belakang A. Gitu. Lepas tu pulaknya satu lagi perhentian. Kita buat perhentian daripada kata A menjadikan Allah. Kita buat perhentian pada kata A menjadikan Allah. Satu perhentiannya. Satu mulahazahnya, satu perhentiannya. A ada dulu pada Allah. Allah ada di belakang A. Seperti bapa ada belum pada anak. Anak ada di belakang bapa. Macam tu. Satu perhentian. Gitu. Yang keduanya, perhentian yang keduanya. Ketika A belum menjadikan Allah. Ketika A belum menjadikan Allah. Pada waktu A belum menjadikan Allah. Ini perhatian yang kedua. Ketika A belum menjadikan Allah. Atau kata, pada waktu A belum menjadikan Allah. Ketika itu, waktu itu A ada, Allah tak ada. Begitu. Tulis. Buat tulisan sikit. Jadi pada waktu pada waktu A belum menjadikan Allah. Pada ketika A
belum menjadikan Allah. Ketika itu, waktu itu macam mana? A ada, A ada, ha, ha, ha. A ada, A ada, Allah tak ada. Ha, jadi maknanya A ada, Allah tak ada kan? Ha. A ada, Allah tak ada. Jadi A ada, Allah tak ada. Habis. Dua perhatian kan? Jadi mana perhatian pertama, A ada dulu daripada Allah, Allah ada di belakang A. Gitu. Perhatian yang kedua, pada waktu A belum menjadikan Allah. Artinya ketika A belum menjadikan Allah. A ada, Allah tak ada. Habis. Soal pula. A baru ke Qadim? Situ pula. A baru ke Qadim? Tak boleh kata Qadim seperti kata tadi. Mestilah A itu baru. A itu baru. Soal sekali lagi pula. Apabila kata A itu baru, siapa yang menjadikan A? Siapa yang menjadikan A? Kita jawab dengan secara U-turn. Kita U-turn, kita patah balik. Jawabnya, yang menjadikan A itu ialah Allah. Yang menjadikan A itu ialah Allah. Tulis satu lagi pula. Allah menjadikan A. Ambil situ pula. Allah menjadi akan A. Mana Allah khalik, A makhluk bagi Allah. Tak begitu? Allah menjadikan A. Maka pada perkataan Allah menjadikan A, Allah menjadikan A, kita buat perhatian, dua perhatian macam tadi. Macam mana? Kita buat perhatian, dua perhatian macam tadi. Perhatian yang pertama maknanya Allah ada dulu, ada belum pada A. Allah ada dulu daripada A. Mana Allah ada belum pada A. Allah ada dulu daripada A. A ada di belakang Allah. A ada selepas pada ada Allah. Jadi maknanya sini siapa dulu? Allah dulu, A di belakang. Gitu kan? Itu perhatian yang pertama. Daripada kata Allah menjadikan A. Dua, pada waktu Allah belum menjadikan A, pada waktu Allah belum menjadikan A, pada ketika Allah belum menjadikan A, macam mana situ? Allah ada, A belum ada. Kan? Allah ada, A tidak ada. Allah ada, A tidak ada. Allah ada, A tidak ada. Habis tu, kita cuba buat perbandingan di antara dua-dua mulahazah. Mulahazah satu sama satu, mulahazah dua sama mulahazah yang kedua.
Tengok. Jadi A menjadikan Allah. Dengan Allah menjadikan A. Lepas tu mulahazah satu sama satu. Mulahazah dua sama dua. Cuba kita buat perbandingan dua tu. Macam mana? Tengok mulahazah satu. Kalau kata ambil sebelah kata A menjadikan Allah macam mana? A ada dulu daripada Allah. Allah ada di belakang. Jadi A dulu, Allah belakang. Tapi tengok kata Allah menjadikan A. Allah dulu, A belakang pula. Jadi sebelah ni Allah dulu, sebelah ni Allah belakang. Sebelah ni A dulu, sebelah ni A belakang. Tak begitu? Jadi Allah dulu ke Allah belakang? Jadi di Allah ada dulu, ada belakang. Di A ada dulu, ada belakang. Beripun pada Allah dulu dan kemudian. Beripun pada A dulu dan kemudian. Boleh jadi ke tidak begitu? Sebab dulu dan kemudian, dulu dan belakang, dua benda yang berlawanan. Boleh berhimpun ke tidak di satu benda? Tak boleh. Macam gerak dan diam. Tak boleh nak berhimpun. Kalau berhimpun adalah mustahil. Pasal itulah kata dur tu mustahil. Pasal itulah katanya dur tu mustahil. Habis. Kita tengok kepada mulahazah yang kedua pula. Kalau sebelah balik kata A menjadikan Allah, macam mana? A ada, Allah tak ada kan? Sebelah balik A menjadikan Allah, maknanya A ada, Allah tak ada. Tak ke gitu. A ada, Allah tak ada. Tapi cuba tengok sebelah balik Allah menjadikan A macam mana? Allah ada, A tak ada. Jadi, ambilnya Allah, pada Allah itu ada dan tiada. Pada A pun ada dan tiada. Ada dan tiada dua perkara yang berlawanan. Beripun di Allah, beripun pada A. Boleh jadi ke begitu? Jawabnya tentu tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Pasal itulah kata dur tu adalah perkara yang mustahil. Itu. Jadi mana dur? Kenapa dia dur tu mustahil? Kenapa dur tu mustahil? Sebab beripun dua perkara yang berlawanan di atas suatu perkara. Sebab berhimpun dua perkara yang berlawanan pada suatu perkara. Beripun pada Allah ada dan tiada. Beripun pada A ada dan tiada. Beripun pada Allah dahulu dan kemudian. Beripun pada A, apa dia? Dahulu dan kemudian. Boleh jadi ke tidak? Maka jawab katanya dud ni masuk dalam bahagian mana yang saya soal tadi? Masuk dalam bahagian wajib pada akal ke? Masuk dalam bahagian harus pada akal ke? Masuk dalam bahagian mustahil pada akal? Jawabnya, dur adalah mustahil. Masuk dalam perkara yang mustahil. Apabila kata dur tu mustahil, tapi nak tanya pulanya, boleh kata dur ni mari daripada mana? Punca-punca nak kata dur ni. Punca bagi kedatangan dur ni. Daripada mana? Daripada kata Allah baru. Kan? Punca masalahnya, masalah nak jadi dur ni, punca daripada kita fardu, kita kata Allah baru. Kalau begitu, maknanya dur mustahil, baru Allah pun mustahil. Sebab daripada fardu, daripada kata Allah baru inilah jadi durnya. Maka dur mustahil, maka baru Allah pun mustahil juga. Apabila baru tu mustahil,
Apabila baharu tu mustahil, lawan baharu apa dia lawan baharu? Sedia. Ha. Apabila kata baharu tu mustahil, lawan baharu tu apa dia? Sedia, kidam, kan? Lawan baharu tu apa dia? Sedia, kidam. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kesimpulannya kidam tu wajib. Kidam Allah itu wajib. Itu panggil dalil kidam ialah istihalah dur. Hmm. Pula. Tasalsul pula. Kita kata Allah baru. Apabila Allah baru, mesti kena ada yang menjadikan Allah. Siapa A, A pun baru. Siapa yang menjadikan A ialah B. B pun baru. Siapa yang menjadikan B itu ialah C. C pun baru. Siapa yang menjadikan C ialah E. Hingga terus. Terus. Lepas pada Z pun ada lagi. Z baru. Siapa yang menjadikan Z? Ada lagi. Jadi maknanya pada dakwaan kitanya tidak berkesudahan. Kalau ada kesudahan, dia tak jadi tasalsul. Tasalsul ni lepas satu dengan tidak berkesudahan. Tasalsul ni begitu. Lepas satu. Selepas satu. Tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Tak boleh kata ada kesudahan lah. Tidak berkesudahan. Tetapi kita tanya siapa yang menjadikan Allah, jawabnya B. Siapa yang menjadikan B, jawabnya C. C siapa yang menjadikan C, jawabnya E. Kita bilang-bilang jadi balik ke Humbi. Kita bilang balik kepada Humbi, tengok kita ni, kita tanya, kita anak siapa? Ayah kita anak siapa? Ayah anak siapa? Jadi balik-balik ke Humbi sampai ke Nabi Adam. Sampai di pekalan. Kita kalau tilik pada nasab kita anak siapa? Sampai ke Humbinya, sampai ke pekalannya ialah Adam. Ada ke tidak lagi belum pada Adam bapa dia? Tidak ada. Sebab Adam tak jadi anak siapa-siapa. Dengan maknanya apabila kita patah balik, contohnya kalau kita keluar daripada rumah, apabila kita nak balik tu mesti kena sampai ke rumah. Apabila kita carikan Humbi, mesti kena ada berkesudahan. Apabila kita cari Humbi, mesti kena berkesudahan. Tapi dakwaan tasasul tidak berkesudahan. Dakwaan tasalsul tidak berkesudahan. Tetapi kita tasalsul ni nak cari apa? Mencarikan Humbi, pekalan. Cari Humbi, cari pekalan, mesti kena ada kesudahan. Jadi berkesudahan dan tidak berkesudahan pada suatu perkara. Maka berkesudahan dan tidak berkesudahan pun itu dua perkara yang berlawanan, jadi beripun juga. Maka mustahil lah juganya tasalsul. Sebab tu dia kata dalam kitab, dan iaitu dur dan tasasul tu mustahil. Apabila tasasul tu mustahil, kenapa jadi mustahil tasasul tadi? Sebab daripada fardu kata Allah baru. Kalau Allah baru, jadi tasasul. Tasasul ni masuk dalam bahagian mana? Wajib ke? Harus ke? Mustahil ke? Masuk dalam hukum mustahil. Apabila tasasul tu mustahil, punca nak jadi tasasul di mana? Di baharu Allah. Kalau begitu, baharu Allah adalah mustahil.
Apabila baharu Allah tu mustahil, lawan baharu tu apa dia? Sedia. Sedia tu wajib. Nak kata sedia pun mustahil, boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Nah. Kata baharu mustahil. Sedia, lawannya? Lawannya tak boleh kata mustahil. Kena kata wajib. Sedia tu, maka jadi katanya sedia tu wajib. Begitulah. Habis. Kemudian katanya yang ketiga baqa. Allahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين